Bertemu kembali di Buletin Awani. Belanjawan 2021 menjadi antara bajet yang paling penting dalam beberapa tahun ini ketika negara berdepan dengan krisis kesihatan dan ekonomi ketika ini. Ia senada dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam bahawa belanjawan ini kritikal bagi rakyat dalam menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Bagaimana belanjawan 2021 harus dirancang untuk membantu rakyat dalam konteks COVID-19 ini? Bersedia menerusi Skype Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Terima kasih Doktor bersama saya di Buletin Awani. Boleh Doktor kongsikan reaksi pertama susulan titah Yang di-Pertuan Agong semalam, terutamanya penekanan ke atas kepentingan belanjawan 2021 ini? Okey, terima kasih Naila. Reaksi saya adalah tak lain tak bukan merasa lega kerana sebelum ini bila kita dengar perkara berkenaan dengan emergency ordinance dan sebagainya itu, dia memberi orang kata satu kegutaran tentang bagaimana keadaan ekonomi bakal berlaku sekiranya pelaksanaan langkah tersebut. Seperti yang kita maklum, apabila kita menjalani langkah PKP yang penuh pada pertengahan Mac, pada bulan April yang lalu, kita dapat lihat kegiatan ekonomi begitu terencat, dan ini diterjemahkan melalui angka KDAK yang telah pun menguncup sebanyak 17.1% ya, yang merupakan angka yang terendah yang pernah dicatatkan dalam sejarah ekonomi negara lah. Sekurang-kurangnya data yang berdasarkan data kuartil yang kita ada. Jadi bila titah baginda Yang Tuan Agong untuk menolak usul tersebut, jadi menimbulkan rasa sedikit orang kata tu kelegaan lah, bahawa sekurang-kurangnya kita dapat melihat bahawa kegiatan ekonomi itu bakal meneruskan dia punya momentum recovery-nya itu. Tetapi walau bagaimanapun kita masih lagi berhadapan dengan situasi COVID-19, maka dari segi sudut kegiatan ekonomi itu akan ada banyak lagi lah kekangan-kekangannya. Ya, boleh Doktor kongsikan kepentingan belanjawan 2021 dalam konteks COVID-19 dan juga ketidaktentuan ekonomi ketika ini seperti mana yang ditekankan dalam titah Yang di-Pertuan Agong semalam? Okey, apabila kita melihat suasana ekonomi pada masa kini, kita menghadapi situasi COVID-19 iaitu krisis kesihatan, kemudian kita ada situasi kebimbangan sedikit terhadap situasi politik negara, dan itu juga kesan kepada ekonomi global akibat daripada COVID-19. Jadi kita perhatikan ada tiga perkara yang utama. Jadi dalam konteks bajet ataupun belanjawan 2021 ini, ia menunjukkan bahawa betapa pentingnya pihak kerajaan untuk memperkenalkan ataupun meneruskan lagi dasar fiskal yang mengembang ataupun kita panggil dia expansionary fiscal policies. Jadi dalam hal ini saya mengharapkan bahawa pihak kerajaan tidak terlalu fokus kepada untuk mengecilkan defisit fiskal, kerana dalam keadaan semasa pihak kerajaan perlu terus-menerus untuk berbelanja, dan buat masa ini saya tidak nampak keperluan untuk memperkenalkan cukai yang baru kerana ekonomi berada dalam keadaan yang masih lagi orang kata tu tahun ini dijangka memang melesetlah, tahun depan mungkin berlaku pemulihan, tapi pemulihan itu masih lagi awal, dan pemulihan ekonomi ini perlu diurus supaya momentum pemulihan itu akan dapat diteruskan sehinggalah tahun-tahun yang seterusnya. Jadi dalam hal ini saya nampak belanjawan akan datang ni saya nampak tak ada apa yang perlu orang kata tu diubahkan. Maksudnya apa yang dah diperkenalkan tu dah cukup dah. Maksudnya seperti langkah seperti wage subsidy program ataupun program subsidi upah, bayar pidana dan sebagainya. Program-program ni perlu diteruskan kerana kita sedia maklum ekonomi kita ni masih lagi berada dalam keadaan yang meleset lagi lah buat masa ini. Dan Doktor ceritakan tadi tentang kepentingannya untuk meneruskan program-program sedia ada dalam belanjawan 2021 ini, wage subsidi dan sebagainya. Itu dari sudut perbelanjaan, untuk lebihkan lagi perbelanjaan kerajaan. Tetapi secara lebih spesifik, adakah program-program ini yang sama perlu diteruskan atau program baru? Adakah fokus patut diletakkan pada sektor tertentu atau secara keseluruhannya bagi isi rumah atau lebih kepada PKS, bagaimana? Saya nampak pendekatan yang sedia ada ni perlu diteruskanlah kerana isu yang kita hadapi sekarang ni akibat COVID-19, kita menghadapi masalah kehilangan pekerjaan. Kemudian dari sudut perniagaan, mereka menghadapi masalah dari sudut aliran tunai. Jadi dua perkara persoalan pokok ni perlu ditangani melalui dasar-dasar yang sedia ada, dan berdasarkan bancian yang dibuat, dasar seperti program subsidi upah tu menerima sambutan yang baik.
Justru mungkin apa yang sebenarnya kita harapkan mungkin sedikit orang kata tu penambahbaikan terhadap program-program yang sedia ada dan orang kata lebih meneliti siapakah yang orang kata tu lebih layak menerima melalui bantuan-bantuan tersebut. Dan pada masa yang sama juga kita menghadapi norma-norma yang baru, justru fokus terhadap sektor seperti sektor teknologi perlu Ya. dipertingkatkan supaya capaiannya lebih meluas dan sebagainya. Dan dalam hal ini suka saya ketengahkan, mungkin juga kerajaan perlu menekankan lagi sektor pertanian lah, kerana saya lihat ramai yang cuba nak orang kata tu menceburkan diri dalam bidang pertanian, dan ini Ya. merupakan suatu orang kata tu reaksi yang agak lumrah lah bagi mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan, mereka ingin mencuburi bidang yang lain. Jadi Baik. orang kata tu quick wins sektor pertanian lah.